Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, atau kama qala. Hadis sahih muttafaqun alaih. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang tak pernah mencela tidak pernah mencela makanan sikit pun. Kalau dia suka makanan itu, maka dia makan. Kalau sekiranya dia tak suka, maka dia tinggalkan sahaja. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlul udum فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lauk daripada keluarga dia. Nabi nak makan, Nabi minta lauk. Faqalu, maka ahli keluarga dia jawab dekat dia, ma indana illa khal. Ahli keluarga dia kata, ya Rasulullah, di rumah kita ni tak ada apa, yang ada cuka aja. Cuka, lauk apa pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada di rumah kita ni cuka saja. Fada'a bih, maka Nabi pun dia kata, tak apalah, kalau ada cuka, buat mai cuka. Faja'ala ya'kul, Nabi makan dengan cuka tu saja. Wa yaqul, sambil Nabi makan, Nabi kata, ni'mal udum al-khallu, ni'mal udum al-khallu. Nabi kata, sebaik-baik lauk ialah cuka, sebaik-baik lauk ialah cuka. Hadis ni tuan-tuan, bukanlah dia nak bagi tahu ke kita bahawa cuka tu makanan yang baik. Tapi hadis ni nak bagi tahu kepada kita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang tak cerewet langsung. Apa ada jadi. Dia nak makan, dia tanya keluarga dia, ada lauk ke tak? Keluarga dia kata, tak ada. Di rumah kita ni apa satu lauk tak ada. Yang ada cuma cuka aja. Dia kata, kalau lagu tu buat mai cuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan cuka saja pada hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang cukup mudah, tidak banyak kerana. Cukup mudah dan tidak banyak kerana.
Dan Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia tidak pernah mengeji, tidak pernah mencela, tidak pernah kata benda tak elok pada apa-apa makanan yang ada di depan dia. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatah qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW apabila sahaja orang angkat hidangan daripada dia, maksudnya bila selesai makan. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni, apabila dia selesai makan, orang angkat hidangan bawa pergi ke lain. Orang angkat dalam hak dia makan tu, orang angkat bawa pergi ke lain. Nabi akan kata alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Nabi SAW akan kata segala puji bagi Allah sebanyak-banyak puji. Alhamdulillahi hamdan katsira, maksud dia segala puji bagi Allah banyak-banyak puji. Tak tahulah berapa banyak nak puji Tuhan ni atas apa yang Tuhan bagi kat kita selama ni. Tuhan bagi macam-macam ke kita. Dia bagi Islam, dia bagi iman, dia bagi kita hidup, dia bagi kita keluarga, dia bagi kita kebahagiaan, dia bagi ke kita makanan, dan dia bagi ke kita selera untuk makan. Berapa ramai manusia yang Tuhan bagi kat dia, segala-gala macam benda Tuhan bagi kat dia, kaya raya, duit ringgit banyak dan sebagainya. Pendek kata, teringin nak makan apa boleh dapat, tapi tak ada selera makan. Tapi kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi macam-macam dekat kita, dan dia bagi kat kita ni selera makan. Nabi SAW dia puji Tuhan atas anugerah yang Tuhan bagi. Nabi kata alhamdulillahi hamdan katsira, segala puji bagi Allah banyak-banyak puji. Tayyiban mubarakan fih, segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi makanan yang baik dan makanan yang diberkati padanya. Makanan yang kita duk suap makan ni ada keberkatan. Itu sebab Nabi SAW bila seorang sahabat makan di depan Nabi, makanan tu bertabur, Nabi suruh putih. Walau secebih makanan, kurma dia makan tu ada secebih daripada kurma tu jatuh, Nabi suruh putih. Nabi kata kita tak tahu dalam makanan yang kita duk makan tu hak mana satu yang di dalamnya terkandung keberkatan. Tak tahu. Tahkah hak sepinggan tadi ni berbanding dengan hak sebiji jatuh di tepi pinggan tu, hak sebiji tu ada keberkatan. Maka jangan bagi ada satu pun sisa makanan yang jatuh, melainkan makan belaka semua. Pasal apa? Kalau sekiranya ditakdirkan keberkatan tu ada, dapat ke kita. Maka Nabi SAW bila habis makan, dia kata alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah, banyak-banyak puji Tuhan yang telah memberikan makanan yang baik dan makanan yang penuh keberkatan kepada kita. Ghaira makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Nabi kata tidak sekali-kali diremehkan apa juga makanan, dan tidak sekali-kali dianggap mana-mana makanan itu tidak berguna. Nabi kata jangan sekali-kali kita bercakap tak elok. Jangan sekali-kali kita bercakap tak elok. Orang panggil kita makan kenduri, pergi tengok, Allah kata buat lauk ikan kering aja tak boleh. Itu dia anggap meremehkan makanan. Apatah lagi orang bagi ke kita, orang buat kenduri ke kita, kita pergi remeh makanan yang orang bagi. Agama tak suka perangai yang macam ni.
Maka Nabi SAW manusia yang paling berakhlak dalam dunia ni. Dia tak buat kerja-kerja yang tak elok macam ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a a'rabi fa'akalahu bi luqmataini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan makanan bersama dengan 6 orang sahabat. Nabi nak pergi makan makanan bersama dengan Nabi, ada 6 orang sahabat lain. Faja'a a'rabiyun, tak ada nak makan, tiba-tiba mai satu orang A'rabi, seorang Arab Badui, Arab dusun ni, Arab darat ni. Tak ada Nabi nak makan, dia mai. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu bi luqmataini, dia mai, dia duduk 2 kali suap, habis ke dia seorang. Ya Allah, ni yang kata A'rabi ni. Luqmataini maksud 2 kali suap. Macam mana dia pegang tak tahu lah, kira 2 kali settle, orang kata. Nabi dengan 6 orang sahabat nak makan makanan tu, dia mai, dia seorang 2 kali suap, habis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafahu. Nabi tak marah dia, Nabi tak kata apa ke dia. Cuma Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, ketahuilah, kalaulah sekiranya A'rabi ni sebelum makan dia Bismillahirrahmanirrahim dulu, Nabi kata, la kafakum, makanan itu akan jadi cukup untuk kamu semua. Nabi kata macam tu. Nabi kata, Syekh ni tadi kalau dia mai tu, dia pegang makanan, dia Bismillah dulu, Allah akan jadikan makanan tu cukup untuk apa yang 6 orang ni. Tapi kerana gelojoh dia sampai tak ada Bismillah, tak ada apa, pegang terus pun dalam mulut, 2 kali suap, habis, orang lain tak boleh makan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis lagi, riwayat daripada Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amih illa luqmah, falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirah, fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، أو كما قال، hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai. Seorang sahabat yang bernama Umayyah bin Makhshi radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi SAW duduk. Kana Rasulullah SAW jalisan. Dia kata satu hari Nabi SAW duduk. Di depan Nabi, wa rajulun ya'kulu falam yusammillah. Depan Nabi ada satu orang duduk makan. Dia ni daripada mula makan tadi dia tak bismillah. Nabi duduk tengok kelaku dia ni. Dia mai duduk, pegang nyap terus masuk dalam mulut. Tak bunyi pun Bismillahirrahmanirrahim. Hatta lam yabqa min ta'amih illa luqmah. Dia makan sampai tinggal lagi sejemput, tinggal lagi satu suap aja lagi yang tak habis makanan ni. Tinggal sesuap aja lagi. Falamma rafa'aha ila fi. Hak penghabis ni dia pegang nak masuk dalam mulut. Qala, laki-laki itu kata, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Baru dia kata Bismillah dengan nama Allah yang awal dan yang akhirnya.
Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Nabi tergelak tengok kelaku dia ni. Jumpa makan tak teringat bismillah. Dah tinggal lagi semulut lagi, saya baru teringat aku tak bismillah. Baru sebut bismillahi fi awwal wa akhirah. Baru sebut, Nabi tergelak. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat ada yang lain ni, Nabi kata mazala syaitanu ya'kulu ma'a. Nabi kata tadi masa dia duk makan yang dia tak bismillah tadi ni, selama dia duk makan tu, selama itulah syaitan makan sama dengan dia. Aku boleh nampak, Nabi kata. Masa dia duk makan tak mula dengan bismillah tadi ni, masa dia duk makan tu, Nabi kata aku boleh nampak syaitan duk makan sama dengan dia. Falamma zakara asmallah, tapi apabila dah tinggal semulut, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, istaqa'a ma fi batni, maka syaitan muntah habis makanan dah masuk dah dalam perut syaitan itu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tentu percaya tak hadis ni? Dia nak tanya kan Nabi ni boleh nampak. Nabi SAW ni Allah bagi ke dia, Allah izin Nabi nampak. Nabi nampak iblis, nampak syaitan, Nabi nampak malaikat, Nabi nampak. Allah izin Nabi bagi nampak. Kita tak nampak. Kawan-kawan saya di tempat kerja nak pergi duduk belajar apa tau, ada sekumpulan dia pergi duduk belajar apa tu, kena bayar duit lagi. Kata kena sekali pergi belajar RM600. Sekali satu kos ambil tu RM600. Lepas tu boleh berubat orang, tu satu bab. Yang kedua boleh tahu pula orang ni. Kita pun takut bila kita lalu depan dia, dia nanti buat ni tu. Apa hal pula kita kata kan. Rupanya bila dia buat macam tu, dia nampak habis kita ni, hati kita baik ke tak baik ke, kita ni lagu mana macam mana, dia buat lagu tu, dia boleh scan kita. Lepas tu boleh panggil kita ni, suruh buat tapak tangan macam tu, dia buat dengan rantai di atas tapak tangan tu. Kalau rantai tu musim lagu tu ada makna dia, kalau rantai tu jalan lagu tu ada makna dia. Itu sama puak-puak dia pakat duk cakap bila orang lalu lagu ni. Lepas tu sembang. Jadi cakap dekat mereka lah, kata baik-baik, nak belajar apa pun baik-baik, jangan sampai melanggar agama. Agama suruh belajar, tapi tengok benda apa kita belajar, jangan sampai benda kita belajar itu melanggar agama. Kita baca bagi hadis dekat mereka, kita baca bagi ayat Quran dekat mereka, nak bagi tahu kata Nabi Muhammad SAW pun kalau Allah tak bagi tahu, dia tak tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW ni manusia pilihan, ada beberapa hal yang Allah bagi tahu, tak semua hal juga. Sehebat-hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehebat-hebat Sayyidina Umar Al-Khattab pun tak tahu manusia yang duduk depan dia ni manusia lagu mana. Ni kepula kita bayar RM600 boleh tahu orang hak main kat kita ni macam mana, lagu mana. Saya kata baik, kata amalan kita buat tak banyak mana, hak tak banyak mana tu kita nak bagi rosak bang kan, dia kata. Kan? Lepas tu dia sama dia pakai marah saya, duduk cari siapa yang pergi habang kat ustaz benar ni. Ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penyakit ni memang mudah dapat. Kita tak cari pun penyakit mai ke kita. Ni pula kita pergi cari penyakit. Penyakit kalau mai susah nak ubat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ada banyak ayat, hadis Nabi ada banyak ribu hadis Nabi itu ada, memadai kita berpegang dengan Quran dan hadis Nabi sudah cukup untuk selamat kita dunia akhirat. Nabi SAW kata, aku tinggal pada kamu, taraktu fikum amrain, aku tinggal dekat kamu dua benda, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Hampa pegang sungguh-sungguh dua benda ni, hampa tidak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, iaitu kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi-Nya.
hadis Nabi. Cukup dua ni tuan-tuan, jangan pergi cari penyakit lain. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 141. Muka surat 141. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah yang diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Tidak sayogia bagi segala kafir musyrikin itu meramai mereka itu akan masjid Allah. Yakni dengan masuk ke dalam masjid dan duduk di dalam masjid dan menjadi pegawainya. Ni ayat yang kita nak baca malam ni, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu ke kita. Allah nak bagi tahu tentang peraturan masjid. Yang kata masjid ni, masjid makna dia tempat sujud. Masjid makna dia tempat sujud. Tempat yang kita gunakan untuk sujud semayang 5 waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tempat tu dinamakan masjid. Maka masjid ni dia kata tidak selayaknya ditadbir oleh orang bukan Islam. Tidak boleh orang bukan Islam mentadbir masjid, sama ada menjadi pegawai masjid ataupun menjadi jawatan kuasa masjid ataupun saja-saja nak main masuk duduk dalam masjid ataupun apa-apa benda yang ada kaitan dengan masjid. Tidak sewajarnya. Bahkan derma daripada orang bukan Islam untuk masjid juga tidak sewajarnya kita terima. Dia betul. Kita ingat Masjid Negeri Pulau Pinang dulu? Kan Masjid Negeri Pulau Pinang awal-awal dulu ni, siap pembinaan dia, semua kapet tu Bunsio sponsor. Atas dasar nak berbaik-baik dengan masyarakat bukan Islam, kita terima, kan? Tak lama lepas tu, anjing dia naik pergi berak di tengah-tengah masjid. Anjing naik berak tengah-tengah, dia center betul-betul tengah kubah tu, cari anjing. Tahun tu bersidang habis semua, mufti masa tu semua pun bersidang macam mana nak selesai masalah ni. Nak samak macam mana? Kapet tu panjang, besar. Nak potong cacat. Nak potong cacat. Sayanglah punya elok tang tu orang pergi komplain, tak syok lah. Nak potong lepas tu nak buah ayam pancut tengah masjid, tak pernah sabar. Tak tahu nak baca mana, tak tahu nak bincang dah. Nak bawa keluar kapet besar tu, nak bawa keluar pergi nak samak tengah tu. Karut. Lepas tu duk fikir pula anjing tu nak boleh pergi berak dan tu dia mesti naik atas masjid. Dia berjalan tang mana dia pergi pun tak tahu, dia jadi susah. Akhirnya buat keputusan gunting kawasan kena tu. Gunting, bila gunting dia tampung pula dia jadi color tak sama. Dia nak jadi cedera. Berikut tahun tu banjir besar yang sampai runtuh tembok Masjid Negeri Pulau Pinang tu, runtuh satu tahun tu. Ayam tak pernah jadi. Itulah pertama kali jadi ayam naik sampai ke atas ruang sembahyang. Itu ceritanya. Tafsiran terpulang kepada masing-masing lah. Ada orang cuba nak mentafsirkan, dia kata mungkin Allah nak tunjuk dia tak suka lah orang Islam di Pulau Pinang punya ramai walaupun ada orang kata terpinggir, kan? Orang Islam di Pulau Pinang ni punya ramai, takkan tak boleh bagi seorang RM1 nak bubuh kapet masjid. Masjid negeri pula lagi, takkan tak boleh kutip seorang RM1 nak beli kapet, sehingga perlu kepada orang bukan Islam yang bubuh kapet ke kita. Maka dengan kerana itu jadi benda tu, ditakdirkan Allah jadi benda tu. Kemudian tak cukup dengan tu, Tuhan nak memelihara masjid ni, rumah Allah ni, Allah nak pelihara, dia hantar mai ayam bah seolah-olah sama satu masjid. Itu satu tafsiran.
Ada satu lagi tafsiran dia kata apa pula tak ada kena mengena benda tu kebetulan jadi. Saya kata itu satu tafsiran lain. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana satu tafsiran. Pokok pangkalnya itu yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya ada ayat dalam Quran. Rupa-rupanya ada ayat dalam Quran. Tuhan jelas. Tuhan kata, "Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah." Tidak sayogia, tidak sewajarnya orang-orang bukan Islam terlibat di dalam nak mengimarahkan masjid. Tidak sewajarnya. Masjid ni hak kita, hak orang Islam. Pasal apa kita perlu orang bukan Islam untuk nak mengimarahkan dia? Bahkan orang bukan Islam ini tidak sepatutnya campur dalam soal mengimarahkan masjid. Dia sambung di situ, dia kata maka harus bagi orang kafir, orang bukan Islam masuk masjid jika ada hajat dan syarat dia dengan izin. Bukan kata tak boleh, mutlak boleh, tetapi mereka ni mestilah masuk dengan hajat, kerana ada hajat. Misalnya nak pasang PA sistem masjid, panggil dah orang Islam mai buat pasang, dia tak mau nak jadi. Dia haming, dia berdengung, dia jadi tak tentu punca. Guru hak mengajar ni bercakap lain, kawan hak dengar lagu lain, dia jadi kacau. Tuan-tuan tak bisa tengok ada masjid jadi macam tu. Banyak masjid Seberang Jaya dulu jadi. Masjid Muzaffar Shah Sungai Petani jadi. Banyak. Nak buat satu masjid hak besar-besar ni, bangunan dia tu tak macam mana ke, tak sesuai. Bila pasang PA system, dia jadi echo. Macam-macam technician mai terai buat depa kata hak duk tami pandai panggil mai, depa kata hak sana pandai panggil mai, habis duit ni ribu dah, bukan sikit habis duit. Masalah tak sah juga. Tiba-tiba mai satu orang begitu, ada satu orang dia kata, tapi dia ni bukan orang Islam, tapi dia bab PA system ni memang kerja dia. Setakat ni hak dia ada buat semua okey. Ada orang main habang kat kita macam tu, maka kita pun try lah panggil dia. Kalau tidak tak jadi cerita. Khutbah Jumaat pun orang tak dengar biji buah, mengajar pun orang tak dengar biji buah, masjid jadi gajah putih. Masjid jadi gajah putih, orang masuk saja aja, tak faham apa yang dia dengar. Jadi kerana tak ada pilihan, dengan kerana hajat, maka panggil mereka ni mai buat. Allah Ta'ala bagi kepakaran dekat dia, selesai masalah yang duk jadi masalah besar selama ni selesai. Maka panggil mereka ni mai kerana hajat, itu diharuskan. Dia kata. Ada juga tuan-tuan, ada benda-benda yang bidang kepakaran tu ada ke mereka, maka terpaksa. Nabi SAW sendiri masa nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi ambil satu orang Yahudi untuk jadi penunjuk jalan waktu Nabi nak pergi ke Madinah. Tentu boleh buka dalam kitab sirah, dia ada cerita tentang benda ni. Nabi Muhammad SAW sendiri nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi ambil satu Yahudi, tetapi Yahudi yang dipercayai akan kejujuran dia. Cuma dia Yahudi, tapi percaya kejujuran dia. Nabi ambil dia untuk tunjuk jalan. Sebab Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tidak ikut jalan biasa, Nabi nak ikut jalan yang orang tak pernah lalu. Maka dia ambil untuk jadi tunjuk jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata sebab turun ini ayat bahawa orang besar-besar Quraisy ditawan pada hari perang Badar. Ayat ni tadi turun sebab dia ialah selepas berlaku perang Badar, beberapa orang tawanan daripada kalangan pembesar Quraisy telah pun ditangkap. Setengah daripada yang ditangkap itu ialah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas, pak penakan Nabi. Dia orang besar dalam masyarakat Arab Quraisy. Tapi masa tu dia belum Islam. Al-Abbas ni kemudiannya masuk Islam. Tapi masa tu dia belum jadi orang Islam lagi. Dia di antara orang yang kena tangkap di dalam perang Badar. Maka datang Sayyidina Ali bin Abi Talib mengeji akan dia atas perang melawan Rasulullah SAW dan putus rahim.
Sayyidina Ali bin Abi Talib, oh, dia cukup marah dekat Al-Abbas ni. Al-Abbas ni pak penakan dia juga. Al-Abbas ni pak penakan Nabi, dan Al-Abbas ni juga pak penakan Sayyidina Ali, sebab Nabi dengan Sayyidina Ali sepupu. Jadi Sayyidina Ali ni dia daripada zaman kecil dia masuk Islam. Di kalangan kanak-kanak hak mula masuk Islam Sayyidina Ali. Sangatlah cintanya dia kepada Nabi SAW. Sangatlah kecewanya Sayyidina Ali ni apabila melihat adik-beradik sendiri yang lawan Nabi ni. Patutnya adik-beradik kena sokong Nabi, sebab Nabi ni anak penakan. Sepatutnya pak penakan kena sokong anak penakan. Dia tak jadi macam tu. Pak penakan pula yang menentang anak penakan. Sayyidina Ali dia frust bila tengok pak penakan yang duk lawan Nabi. Nabi lagi susah apabila adik-beradik menentang dia. Maka dia sangat kecewa. Bila Al-Abbas kena tangkap, dia pergi jumpa Al-Abbas, dia kata macam-macam dekat Al-Abbas. Pak penakan saja, dia kata, hang tak faham ke? Nabi Muhammad ni bukan hang tak kenal. Daripada hari lahir lagi hang dah kenal dah. Mak dia, ayah dia siapa. Nabi Muhammad ni masa kecil lagi hang tahu dia orang yang baik-baik. Nabi Muhammad SAW ni membesar dalam suasana yang cukup terpuji. Macam mana hang boleh lawan Nabi ni sedangkan hang kenal dia daripada kecil? Dia pergi kata macam-macam dekat Al-Abbas ni. Maka kata Al-Abbas pun bila Sayyidina Ali meduk kata macam-macam kat dia, dia jawab balik. Dia kata, kamu sebut kejahatan kami saja, tapi kamu lupa kebajikan kami. Dia kata kat Sayyidina Ali, pula lagi Sayyidina Ali anak penakan, dia pak penakan. Anak penakan meduk kata kat dia, sedap dah dia langgang balik. Dia kata, hang tahu apa? Dia kata, yang hang tahu cari kami punya keburukan, kami punya kesalahan, kami punya kejahatan. Yang kebaikan kami duk buat berapa punya banyak, pasal apa hang tak sebut? Kan? Dalam masyarakat kita lah pun ada macam tu. Oh, dia kata hang duk nampak buruk aja. Dia kata ni berapa punya kebaikan kami duk buat, pasal apa tak nampak? Al-Abbas kata lagu tu dekat Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, adakah kebajikan kamu, apakah kebajikan kamu itu? Dia kata, apa? Benda baik apa yang hang buat? Dia kata. Maka kata Al-Abbas, na'am, kami afdal daripada kamu. Oi, dia kata, hang tak tahu, kami ni lagi baik daripada hang. Hang tahu komplain aja. Kami ni, kami buat macam-macam. Dia kata, kerana kami meramai Masjidil Haram dan khadam kepada Kaabah. Kami bagi minum kepada orang haji. Kami tolong lepas orang yang kena tawan. Hang tengok berapa banyak benda kami buat. Yang hang duk tahu kata kami ni jahat. Jahat pasal apa? Pasal tak mau ikut Nabi Muhammad. Yang tu satu aja. Kebaikan duk ada berapa banyak, dia kata. Hang tak tengok berapa banyak benda yang kami buat. Ni Masjidil Haram ni, siapa yang tadbir Masjidil Haram ni? Kami, dia kata. Kami yang mengurus pentadbiran Masjidil Haram ini. Kami jadi khadam kepada Kaabah ni. Kunci Kaabah kami pegang. Semua benda ni benda baik kami buat. Orang duk main Masjidil Haram ni, orang duk tawaf dan sebagainya, kami yang bagi minum mereka. Bagi minum tuan-tuan dalam keadaan padang pasir, bagi minum cukup hebat. Dalam keadaan ayam tak ada ni, padang pasir tak ada ayam, mereka boleh urus bagi ayam dekat orang yang memerlukan ayam. Itu satu kebaikan yang cukup hebat. Maka Al-Abbas sebut kebaikan dia. Bahkan bukan setakat tu, dia kata kalau ada orang kita ni, orang Arab Quraisy ni perang dengan suku manakah, kena tawan, kami buat peluang duit kami, duit poket kami buat peluang, ditebus dia daripada jadi orang tawanan. Berapa banyak benda kami buat, hang buat apa? Dia kata balik dekat Sayyidina Ali. Maka turun ayat tadi bagi tahu balik dekat mereka ni, tak wajar hampa orang kafir, orang bukan Islam hidup buat benda-benda ni semua. Tak wajar. Tuhan kata, syahidina ala anfusihim bil kufr, hal keadaan saksi sekalian orang kafir atas diri mereka itu dengan kafir. Depa cakap pandai, depa berhujah, depa lawan balik apa yang Sayyidina Ali kata tu dalam keadaan depa sedar bahawa depa sebenarnya kafir.
tidak ikut Nabi Muhammad. Siapa sudah? Ulaika habitat a'maluhum, bermula mereka itu batal segala amalan kebajikan mereka itu. Tuhan kata, sayanglah semua kebaikan hak hampa buat, tak boleh pahala satu pun. Tuhan kata, bukan Nabi kata, bukan Sayyidina Ali kata, Tuhan kata. Tuhan kata, ulaika habitat a'maluhum, oleh kerana hampa ni kafir, hampa buat baik banyak mana pun, sia-sia segala amalan hampa. Kerana tiada syaratnya, iaitu iman. Syarat untuk Tuhan bagi pahala, orang tu mesti Islam. Islam yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya hang Islam, hang beriman kepada Allah, satu benda kecil yang hang buat, benda tu baik, Tuhan bagi pahala. Tapi oleh kerana hang tak Islam, hang tak beriman dengan Allah, hang buat baik banyak mana pun, Tuhan tak bagi pahala. Macam tu. Wa fin nari hum khalidun, bahkan pada dalam neraka mereka itu kekal sekaliannya. Bukan setakat Tuhan tak bagi pahala, bahkan hampa akan duduk di neraka selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat ni kita faham. Kita faham bahawa Islam ni cukup mahal, tuan-tuan. Cukup mahal. Ni, kita ni malam ni jadi orang Islam ni, tak tahu nak abang syukur kita pada Tuhan macam mana. Cukup mahal ni. Nikmat Islam yang Tuhan bagi ke kita ni cukup mahal. Tuan-tuan bayangkan, daripada satu dunia punya penduduk ni 1.6 bilion ataupun 1/5 saja daripada penduduk di dunia ni yang Tuhan bagi Islam. 1/5 aja, lagi 4/5 lagi bukan orang Islam. 1/5 ni makna sikit. Kita ni ditakdirkan Allah tergolong dalam kumpulan hak sikit ni, hak 1/5. Syukur pada Tuhan banyak-banyak. Pandai macam George Bush pun tak ada guna. Pasal apa? Pasal dia bukan orang Islam. Pandai, cerdik, pintar macam orang Jepun pun tak ada guna kalau sekiranya dia tidak Islam. Jadi orang Islam ni kok mana pun lebih baik daripada orang bukan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hanya yang meramai segala masjid Allah itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini syarat. Syarat orang yang boleh mentadbir masjid ialah yang pertama, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Syarat yang kedua, wa aqamas salah, dan mendirikan sembahyang 5 waktu. Nak jadi pegawai masjid, nak jadi jawatan kuasa masjid, sembahyang tak boleh tinggal. Mesti sembahyang 5 waktu, tidak boleh tinggal sembahyang. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Nak jadi orang yang mentadbir dan mengurus masjid, zakat tak boleh tipu, mesti kena bayar mengikut yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yakhsha illallah, dan syarat yang keempat, tidak takut ia melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang nak tadbir masjid ni, dia mesti takut hanya kepada Allah. Itu syarat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Firman Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan segala mereka yang bersifat dengan 4 sifat itu. 4 sifat tadi, beriman kepada Allah dan hari akhirat, salat tidak boleh tinggal, zakat mesti kena tunai, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Bahawa adalah mereka itu daripada jumlah segala orang yang dapat hidayah kepada jalan agama. Maka makna imarah masjid itu ialah bina masjid, menghiasi masjid dengan hamparan dan pelita dan dengan jemaah tiap-tiap waktu, dan tinggal bercakap-cakap di dalam masjid, dan juga tinggal minum rokok. Tentulah kata tuan-tuan kena ada kitab. Kalau tak ada, tuan-tuan kata saya tambah. Tu dia sebut di situ. Dan minum rokok. Kena tinggal. Minum, dia kata. Minum rokok. Ni. Ini yang dikatakan imarah masjid. Yang dikatakan orang yang boleh mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid itu ialah, dia kata mana-mana orang yang terlibat dalam pembinaan masjid.
Dia jadi pengurusi jawatan kuasa pembinaan ke, setiausaha ke, bendahari ke, AJK pembinaan ke, ataupun apa-apa dia terlibat dalam menyumbang duit kepada pembinaan masjid ke apa ke, dia termasuk dalam golongan yang mengimarahkan masjid. Satu. Yang kedua, menghiasi masjid. Tak kira lah dia bawa contoh di sini sama ada dengan hamparan ataupun pelita dan sebagainya. Zaman tukaran tak ada, maka dia kata dengan pelita. Kita boleh mengimarahkan masjid dengan apa-apa cara yang membawa maksud menghias masjid. Hias masjid ni disuruh. Kita mai tengok kapet dan sebagainya, tak apa elok dan sebagainya. Kalau kita orang duit jenuh, bagi duit. Kita mai tengok berasa macam kipas angin tak cukup, kita nak tambah kipas angin. Itu termasuk di dalam mengimarahkan masjid. Kita mai tengok nampak lampu apa semua, kita rasa macam nak tambah bagi terang lagi, kita bagi duit untuk tambah lampu di masjid. Itu mengimarahkan masjid. Bahkan di kawasan luar, tengok apa yang boleh kita bubuh. Tengok bubuh pokok pang merah, buang 3 pokok cantik, buang mai pang merah 3 pokok, suruh orang tanam di depan masjid. Minta kebenaran jawatan kuasa dulu, mai tanam. Kita mengimarahkan masjid. Apa juga benda yang kita buat, yang benda tu boleh menyebabkan orang rasa tertarik dengan masjid kita. Habis-habis tak ada. Mai masjid masuk, tengok belah jamban kotak ke apa ke, tak payah minta kebenaran. Pergi tolong basuh. Basuh bagi bersih, bagi cuci dan sebagainya. Buh satu benda bagi wangi. Tak payah siapa tahu kata kita buat benda tu. Kita mengimarahkan masjid. Banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh buat. Mai round aja tengok petang-petang saja sebelum masuk waktu maghrib, round keliling tengok apa lagi aku boleh buat ke masjid aku ni. Tengok begitu begini, bagi satu sumbangan untuk masjid. Semua tu dia kata masuk di dalam mengimarahkan masjid. Dan juga dia kata tinggal bercakap-cakap dalam masjid saja. Mai duk pecah gembang kelak, kokah-kokah atas masjid, sembang benda yang tidak ada satu faedah di dalam masjid. Dan juga tinggal minum rokok dalam masjid. Atas masjid ni tuan-tuan sangat tidak sesuai duit isap rokok ni. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Kalau tak boleh tahan, jangan isap atas masjid. Tak elok sangat nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Adakah kamu menjadikan bagi minum orang haji di Mekah, meramaikan Masjidil Haram itu sama macam mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan perang sabilillah? Tuhan tanya. Adakah hang rasa apa yang hang buat setakat ni bagi minum orang yang mai buat haji, kemudian kempen orang suruh mai masjid bagi ramai dan sebagainya, benda yang hang buat tu sama dengan orang yang beriman kepada Allah, sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah? Tuhan kata, hang ingat sama tak? Firman Allah, la yastawuna indallah, maka tiada bersamaan mereka itu pada Allah. Tuhan tanya, Tuhan jawab. Tuhan kata tak sama. Kok mana pun orang yang beriman dengan Allah lebih baik daripada orang yang setakat main duk buat tolong-tolong di atas masjid ni saja. Orang yang beriman tetap lebih baik. Maka fardu ibadah itu, yakni Islam, iman dengan Allah dan Rasul, lain itu cawang, dia kata. Yang kata Islam, yang kata iman, ini benda ni fardu, benda asas. Itu asas. Lain daripada Islam, lain daripada iman, itu adalah benda cawang. Dan maka tanya cawang tidak sama dengan tanya fardu. Hak penting jadi orang Islam, beriman dengan Tuhan. Hak tu paling penting. Hak lain ni adalah cawangan-cawangan dia saja. Buat baik macam mana pun kalau tidak ada Islam, tidak ada asas untuk Tuhan nak bagi pahala. Tak ada asas. Contoh dalam Quran, Tuhan kata wa aqimus salat, dan dirikanlah sembahyang. Tuhan guna perkataan diri. Wa aqimus salat, dan dirikanlah sembahyang. Nak diri mesti kena ada asas. Kita nak berdiri rumah, kita nak buat rumah, kita nak buat bangunan, kita nak buat masjid, kita nak buat sekolah, mesti ada tanah. Nak mendirikan sembahyang mesti ada asas. Asas dia Islam.
Kalau tidak ada Islam, semayang, tiru orang Islam semayang macam mana pun tak jadi apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam majalah Anis, keluaran terbaru majalah Anis, ada keluar satu kisah budak Cina Bali, Muhammad apa Oi Tikiat ke apa lah kan? Dia nak Cina, mak pak memang Cina, duduk di Pekanbaling. Saya pernah cerita kisah dia ni 2-3 tahun lepas. Duduk mengaji sekolah menengah Bali, dapat hidayah Tuhan. Dia ambil mata pelajaran pendidikan Islam, dapat 1. Dia ambil mata pelajaran pendidikan Islam. Dia mula tertarik tuan-tuan. Dia mula tertarik dengan Islam ni pasal dia nak bang aja. Dia mula tertarik dengan Islam ni pasal dengar bang aja. Duduk dengar bang dalam TV tu, duduk dengar tu, dia rasa bila dengar yang tu dia rasa tenang. Ada orang dengar bang, orang Islam dah ni, dengar bang dia jadi serabut. Ada satu orang suami lah mai jumpa saya baru ni. Dia kata, ustaz nak tanya lah. Dia kata, isteri saya ustaz. Dia kata, dia terlampau sangat duk kontrol saya. Dia kata, isteri saya ni terlampau kontrol saya. Satu hari tu dia kata, ustaz sajalah, dia kata, dia tak ada, dia keluar, saya selongkang beg tangan dia. Saya jumpa satu petai. Dia kata, dia tulis dalam petai tu, dia kata, ya Allah, jadikanlah setiap kali bunyi azan bertambah benci aku kepada suami aku. La ilaha illallah. Dia jumpa benda tu dalam beg isteri dia. Dia tulis itu, ya Allah, jadikanlah setiap kali bunyi azan bertambah benci aku kepada suami aku. Saya terkejut ustaz tengoknya tu. Saya kenal lah tulisan dia kata. Lepas pada tu dia ada tulis jenis saya tak faham apa perkataan apa, macam jampi-jampi. Dia mai tanya, dia kata macam mana nak buat ustaz, saya pening betul ya. Tentang saya apa kita nak kata, ada orang Islam bila bunyi azan ni aku bertambah benci kat suami aku. Apa ni? Ya hak tadi kita cerita sahabat kita yang asal daripada bukan keluarga Islam ni, berasal daripada keluarga yang bukan Islam ni, dia ni pula bila dengar azan, satu punya hidayah masuk dalam hati dia. Tonton tengok, ni benda ni dia jadi dalam dunia ni. Akhirnya budak ni akhirnya masuk Islam macam tu lah. Keluar dalam majalah tu saya baca cerita dia. Dia kata alhamdulillah mak dia yang pada mulanya menentang. Kemudiannya bila mak dia tengok dia ni dulu sebelum dia jadi orang Islam, dengan Allah dia dah jadi orang Islam. Mak dia tengok, mak dia sendiri faham jauh lebih baik setelah dia jadi orang Islam. Budak ni pun memang budak baik dah, tapi lepas dia jadi orang Islam lagi baik. Mak dia pun tak ada arah lah. Sehinggalah bulan puasa mak dia masak untuk dia makan sahur. Tonton tengok, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan boleh bagi petunjuk pada siapa yang Tuhan nak. Dan Tuhan boleh bagi petunjuk dan boleh ambil balik petunjuk pada siapa yang Tuhan nak juga. Maka bagi kita yang sudah dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, pelihara petunjuk tu elok-elok, jangan sampai Tuhan tarik balik petunjuk tu. Nabi berdoa, ingat balik. Nabi berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi pernah doa yang ni, Nabi ulang sampai berapa kali ulang sampai Nabi menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rekam di peluk Nabi daripada belakang. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apalah kamu minta doa ni sampai berulang-ulang kali? Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu gelincirkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu bagi hidayah dekat kami. Nabi minta dekat Allah supaya hidayah yang Tuhan bagi ni jangan duk bagi gelincir balik.
Sayyidina Abu Bakar tak boleh faham. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kamu ni dosa hak lepas Tuhan ampun semua. Dosa hak tak main lagi kalau ada, Tuhan akan ampun. Kamu ni maksum, kamu ni manusia tak ada dosa. Pasal apa kamu duk minta supaya Allah tidak gelincirkan hidayah yang Allah dah bagi ke kamu ni? Pasal apa kamu minta sampai sungguh-sungguh, sampai menangis ni? Nabi SAW kata, aku minta ni untuk umat aku. Nabi kata. Makna apa tuan-tuan? Maknanya kita terdedah kepada kemungkinan petunjuk yang Tuhan bagi, Tuhan ambil balik. Kalau sekiranya kita tidak hargai petunjuk itu, Tuhan boleh ambil balik pada bila-bila masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah Ta'ala tidak hidayah segala kaum yang zalim dan kafir pada jalan agama. Tuhan sebut tak dalam Quran, mana-mana manusia yang dia nak menunjukkan kebebalan dia, bebal dia dengan agama Islam, dia zalim diri dia sendiri. Dia tahu kalau sekiranya dia menentang Islam, Allah boleh binasakan dia. Dia tahu saja dia tentang juga, dia menzalimi diri sendiri. Allah tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang saja buat zalim diri sendiri. Turun ayat ini menolak atas yang dakwa demikian itu, iaitu Al-Abbas dan lainnya. Dia kata ayat yang kita nak baca lepas ni turun kerana nak menolak dakwaan Al-Abbas, keponakan Nabi. Iaitu ayat dia firman Allah, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Bermula segala mereka yang beriman dan segala mereka yang hijrah dan segala mereka yang berperang pada jalan meninggikan agama Allah, sama ada dengan harta ataupun dengan nyawa mereka itu, maka terlebih besar darjat mereka itu pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada lainnya. Tuhan nak jawab kepada Al-Abbas tadi. Al-Abbas kata, dialah yang mengimarahkan masjid, dia bagi minum orang yang mai ke Masjidil Haram, dia bertanggungjawab menjadi khadam masjid, dia cerita banyak benda dia buat untuk masjid. Tuhan jawab balik kat dia. Tuhan kata orang yang beriman, orang yang berhijrah sama dengan Nabi, orang yang berjihad atas nama Allah, sama ada jihad harta ataupun jihad nyawa, mereka ni lagi tinggi darjat daripada hang Al-Abbas. Tuhan jawab terus dekat dia masa tu juga. Firman Allah, ulaika humul faizun, dan bermula mereka itu yang dapat kemenangan, yakni syurga, dan lepas daripada neraka. Orang hak ni yang aku akan lepas dari mereka ni daripada neraka. Tuhan kata. Siapa? Orang yang beriman. Siapa? Orang yang berhijrah sama dengan Nabi. Tuan-tuan, hijrah ni dia tak semudah nasyid yang kita duduk dengar tiap-tiap awal tahun tu. Dia tidak semudah tu. Hijrah itu perpaduan. Hijrah senanglah kalau hijrah lagu tu. Hijrah bukan mudah macam tu. Hijrah ni ceritanya apa? Ceritanya nak tinggal semua hak kita miliki, kita pergi selai sepinggan. Tu yang kata hijrah. Bukan semua orang sanggup buat. Bukan semua orang sanggup buat. Nabi suruh sahabat-sahabat ni, Nabi kata sudah datang perintah daripada Allah, suruh hampa hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Tuan-tuan, kalau hak dengar ni dia tak ada apa, tak apa. Tapi hak dengar suruhan berhijrah ni, hak dengar ni ada macam-macam di Mekah ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah. Ini semua orang kaya. Mereka mempunyai gedung-gedung perniagaan yang besar-besar. Mereka mempunyai keluarga yang ramai. Mereka mempunyai duit ringgit yang banyak. Mereka sudah pun mempunyai kedudukan di Mekah. Tiba-tiba nak tinggal semua benda ni kerana nak turut perintah Allah dan Rasul. Nak tinggal ni bisnes yang tengah maju ni. Nak tinggal rumah tangga yang nak bina rumah tu bukan senang. Nak tinggal ni keluarga-keluarga dan sebagainya. Nak pi selai sepinggang dengan nak bawa setakat yang tangan boleh bawa saja. Bukan semua orang boleh buat. Mana-mana orang boleh buat, Allah angkat mereka ni darjat cukup tinggi. Jangan cakap kita nak tinggal rumah main mengaji malam ni pun fikir 3 kali.
Ni nak tinggal rumah malam ni, nak main ni. Duk tengok jadual. Allah, malam ni Masjid Alhamdulillah ni. Nak pergi dah tau. Kita ni nak main mengaji, tak lagi ke 10 dah ada rumah dah. Nak hilang masa 2 jam daripada duduk dengan keluarga tu, kita rasa sayang masa tu. Kita kata 2 jam tu kalau kita duduk dengan anak bini di rumah, lebih baik daripada kita main di masjid duduk sini 2 jam. Kita rasa macam tu. Baru nak tinggal 2 jam, kita dah rasa sayang dah rumah kita. Ini nak tinggal semua kerana nak turut perintah Allah, nak pergi ke Madinah, yang di sana kita akan jadi orang yang tak ada apa. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala bagi kredit dekat orang-orang ni semua. Allah kata orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Orang-orang yang macam ni adalah orang yang a'zamu darajatan 'indallah. Orang yang terlebih besar derajat pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Firman Allah, wa ulaika humul faizun, dan bermula mereka itu orang yang dapat kemenangan syurga dan lepas daripada neraka. Firman Allah, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Menyukai akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu dengan rahmat daripadanya dan keredaan dan syurga bagi mereka itu. Orang yang sanggup buat tadi ni, orang yang sanggup berhijrah, orang yang sanggup berjihad, orang yang mereka ni beriman sungguh-sungguh dengan Allah, sanggup habis harta, sanggup terbang nyawa kerana Islam, maka mereka ni Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka ni semua rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah, syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada dalamnya, yakni pada dalam syurga itu beberapa nikmat yang berkekalan selama-lamanya. Dalam syurga, nikmat yang Tuhan bagi kekal selama-lamanya. Firman Allah, khalidina fiha abada. Hal keadaan mereka ni semua kekal padanya, yakni pada syurga selama-lama. Mereka duduk dalam syurga pun selama-lama, nikmat yang mereka dapat pun selama-lama. Firman Allah, innallaha indahu ajrun azim. Bahawasanya Allah Ta'ala pada sisinya itu pahala yang sangat besar. Tuhan ni, dia kalau dia bagi pahala tak habis. Tak habis pahala. Kita kalau bagi duit ke orang habis. Ada 1000, bagi kat kau ni 200, bagi kat kau ni 300, bagi kat kau ni 500, tak ada apa kita. 1000. Allah Subhanahu wa taala dia bagi kat kita ni tak luap kekayaan dia. Pembendaharaan Allah tak luap. Ni yang kata Allah Subhanahu wa taala dengan sifat istighna dia, dengan sifat kaya yang ada dekat dia. Kekayaan Allah, kalau Allah bagi dekat hamba dia, tak jejak kekayaan Allah. Kita terus cakap lah pasal Allah nak bagi di syurga, lambat lagi. Kita tak nampak. Ni hak rezeki Tuhan duk bagi kat kita hari-hari. Habis dah. Kan. Nelayan Kuala Muda turun ke laut ni bukan baru 10 tahun. Tak tahu lah. Sejak bila lah mereka duk turun ke laut. Duk turun ke laut pergi cari hasil laut ni. Sampai hari ni. Kumpulan bisik-bisik duk ada situ. Tentang menapi Kuala Muda. Ada kumpulan bisik-bisik. Sik-sik batang pinang. Pergi duk bisik pula. Tengok udang ketam apa duk dalam bakui tu. Kita agak-agak berapa. Bisik ke dia. RM25. Tapi kono pula pergi bisik kat dia, RM5 yang dapat kat kita. Jadi kita 25 dengan 5, tekan dia nak bagi dekat 5. Dan dapat kat kita 25. Pipitannya di market 20 aja. Rugi 5 pula kan. Pasal apa? Pasal tak ada kemahiran berbisik. Kan? Anak bisik itu pun dia kena ada kemahiran juga. Kan? Tak habis hasil laut ni. Hari-hari turun, hari-hari dapat hasil. Ikan cara ikan dengan berbagai-bagai jenisnya, udang cara udang, sotong cara sotong, segala macam benda penuh dah ada dalam laut ni. Buat apa? Tanya tu ya. Kadang kita nak habis dia tanya lah, apa hukum daging rebus pula. Hari kita tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Enggak. Ya. Tak boleh ada orang dia teringat dia kena hantar dandan dari lupa. Baik.
Innallaha indahu ajrun azim. Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala di sisi Tuhan ni pahala besar. Tak habis pahala Tuhan bagi kita. Tuan-tuan, Nabi SAW biasa sebut dalam hadis dia, Nabi kata beramallah, jangan sampai kamu bosan, tetapi Allah tidak akan bosan untuk memberi pahala. Takut kita aja jemu nak cari pahala, Tuhan dia bagi pahala, dia tak jemu. Itu ceritanya kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita. Dan turun pada orang yang tinggal hijrah sebab ahlinya dan perniagaannya. Ayat hak berikut ni turun khusus ditujukan kepada orang yang tak berhijrah sama dengan Nabi kerana sayang keluarga dan sayang bisnes dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia perintah suruh buat satu benda, bila orang tak buat, dia turun ayat mencemooh orang yang tak buat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia suruh kita buat satu benda, kalau kita buat, dia turun ayat, dia puji orang yang buat. Tapi dalam masa yang sama, Allah buat turun satu ayat, Allah mencemooh orang yang tak mau buat. Maka tadi Allah turun ayat suruh hijrah. Siapa yang hijrah, Allah beritahu, kata kedudukan mereka ni tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama, Allah buat turun pula ayat mencemooh orang yang tak mau berhijrah, tak mau ikut perintah Allah dan Nabi. Dan Allah cemoh mereka ni kerana mereka lebih sayang keluarga dan perniagaan daripada sayang Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai segala orang mukmin, jangan kamu ambil ibu bapa kamu dan segala saudara kamu itu perbuat wali, yakni perbuat pemimpin, bersetia tolong menolong dan sekedudukan sekampung dengan dia, sekiranya kasih mereka itu akan kufur atas iman dengan Allah. Itu dia. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu ambil adik-beradik kamu, sama ada mak bapak kamu ataupun saudara mara kamu, buat kawan baik. Kalau sekiranya mereka ni lebih suka kepada kekufuran daripada iman. Maksud dia apa? Bila Allah suruh hijrah, ada sebahagian daripada sahabat Nabi tak mau hijrah. Pasal apa tak mau hijrah? Pasal tak sanggup nak tinggal mak dia. Habis tu pasal apa tak bawa mak sekali hijrah? Pasal mak tak masuk Islam. Kalau mak masuk Islam senang, dia bawa dengan mak dia sekali hijrah. Tapi mak tak masuk Islam, anak masuk Islam. Nak bawa mak pi, mak tak mau pi. Pasal apa? Mak dia kata, aku bukan ikut agama hang. Mak tak mau pi. Kerana dia kesian kepada mak dia, kepada pak dia, kepada adik-beradik dia yang kekal atas agama kufur, kerana tu maka dia tak mau hijrah, tak mau ikut perintah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu turun ayat ni, Allah kata, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu ambil mak bapak kamu, keluarga kamu menjadi kawan baik kamu, sekiranya mereka ni lebih sayang kufur daripada iman. Firman Allah, wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang ambil perbuat setia akan mereka itu daripada kamu, maka mereka itulah yang zalim sekalian. Siapa yang tak mau hijrah kerana sayang kepada keluarga yang tidak masuk Islam ni, dia sanggup duduk sama dengan keluarga yang tidak masuk Islam ni, kerana sayang mereka yang tidak Islam ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, orang-orang yang macam ni adalah orang-orang yang zalim. Maka disuruh Allah akan putus berkasih-kasihan dengan kafir. Dan jika ibu bapa dan saudara sekalipun, kerana mereka itu menyeru kepada jalan pergi ke neraka, dia kata. Dan disuruh berkasih-kasihan dengan Allah dan Rasul dan segala orang-orang mukmin, kerana mereka itu menyeru kepada jalan pergi ke syurga, dia kata. Itu dia. Ini yang Islam tentukan. Persaudaraan yang sebenarnya ialah persaudaraan yang berasaskan kepada agama Islam dan iman kepada Allah. Kita ni sama dari segi Islam, sama-sama Islam, beriman dengan Allah, sama-sama beriman. Kita saudara. Kita saudara. Sehingga kan Nabi kata, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhu. Siapa yang tak mau ambil berat
dengan nasib yang menimpa saudara yang sama-sama Islam, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Nabi kata macam tu. Sebaliknya, kalau dia memang keluarga kita tapi kita masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, putus hubungan kekeluargaan di situ juga. Bila kita mati, harta benda kita dia tak boleh pesakani. Putus. Kita mati, dia ni adik-beradik kita ni dia tak masuk Islam, dia tak boleh ambil harta kita. Walau anak sekalipun, kalau sekiranya dia tidak Islam, kita mati, harta kita dia tak boleh warisi. Islam melihat persaudaraan dari sudut itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Kata olehmu wahai Muhammad, jika ada bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, laki bini di kalangan kamu, kerabat kamu, dan harta yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu takut tidak lakunya, dan rumah yang kamu kasih akan dia itu terlebih kasih kepada kamu daripada ikut Allah dan Rasul, dan daripada berperang lawan kafir pada jalan meninggikan agama, maka nantilah oleh kamu sehingga mendatang Allah dengan suruhannya kepada kamu. Ini amaran lagi keras. Siapa di kalangan kamu, dia kata, yang benda-benda ni yang menghalang dia daripada mendekatkan diri dengan agama. Mak pak dia yang menghalang dia daripada dekat diri dengan agama. Mak pak dia menghalang dia daripada dia dekat diri dengan agama. Mak pak jenis tak suka anak mau ke agama ni. Ada tuan dalam masyarakat kita. Ramai ibu bapa hari ni, bila anak dia masuk pusat pengajian tinggi, dia pesan ke anak dia satu. Bukan dia pesan semayang jangan tinggal. Dia pesan ke anak dia, pergi di universiti, jangan duk rapat dengan geng-geng halus semayang. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia kata ni geng-geng hadus semayang ni geng dakwah. Jangan duk pergi rapat sangat. Tak kira hang pergi ikut dakwah payah. Ada tuan-tuan hak macam ni. Yang anak-anak ni bila dah masuk mengaji, dia makin cerdik. Masuk universiti umur dah berbelas-belas tahun. Dia masuk universiti umur apa? 18, 19, 20 umur. Dia masuk universiti, fikiran dia dah terbuka. Dia dah boleh menilai yang baik dengan yang tak baik, yang betul dengan yang tak betul. Dia dah boleh nilai. Dia dengar semua. Dia dengar jenis geng merapu ni, dia dengar jenis geng baik ni, dia dengar semua. Dengan ilmu yang dia ada, dengan apa yang dia dapat sebelum ni dan sebagainya, dia boleh buat keputusan. Bila dia buat keputusan balik, keputusan yang dia buat tu keputusan yang tak disenangi oleh mak pak ni. Anak dia masa pergi masuk universiti dulu pakai skirt, tiba-tiba balik mai pakai telekung, pakai mini telekung, pakai baju kurung. Oh, dia susah hati. Dia kata ni lah bapak dah cakap awal dah dulu. Ni lah bapak dah kata dah kat kamu dulu. Ni kamu pergi tersampuk dengan hantu apa ni? Dia kata. Ada tuan-tuan. Budak-budak hak macam ni dia mai jumpa. Dia mai cerita masalah keluarga dia. Kita kalau tak tahu benda ni, kita dengar orang cerita, kita tak percaya. Tapi bila kita sendiri jumpa benda ni, kena percaya. Anak tu sendiri mai cerita. Menangis pun biasa main menangis ni. Macam mana ustaz ni, saya ni kalau balik ni, macam mana ustaz kalau saya balik ni, saya terpaksa buka balik tudung yang saya pakai ni. Kalau tidak jadi masalah dalam keluarga saya. Kalau saya balik saya terpaksa buka, tak apa ke ustaz, berdosa tak saya? Kesian kat anak ni sampai macam tu. Bukan senang, tuan-tuan, bukan senang kita nak didik orang, bagi dia ni hati dia terima Islam, terima iman. Bukan senang. Nak bagi satu orang manusia sembahyang 5 waktu pun susah. Nak bagi satu manusia yang beragama Islam, nak bagi dia sembahyang 5 waktu, susah. Depan kita dia sembahyang, belakang kita dia tak sembahyang. Nak bagi dia ni jadi satu orang yang duk tang mana pun dia sembahyang, susah. Tiba-tiba budak ni dah boleh jadi macam tu dah, balik mak pak dia perlas sama sari dia. Pening tuan-tuan. Cerita pasal bab ni pening. Dan ada orang-orang macam ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh marah tuan. Tak boleh marah, kesian. Kesian dekat orang yang didik dia bagi jadi elok dan sebagainya, tiba-tiba kena marah pula kerana didik orang bagi jadi elok, kena marah. Bila budak ni pergi buat tak elok terus pun orang marah juga. Bila budak ni pergi buat satu jenayah, buat pergi satu benda jahat dan sebagainya, mereka kata siapa ustaz duk mengajar dia, kena marah juga. Siapa dia ustaz duk mengajar dia ni? Ustaz ni makan gaji buta, dia kata. Mengajar apa? Budak boleh pergi buat macam tu. Dia salah ke ustaz yang mengajar tu juga. Bila ustaz ni mengajar budak tu pergi jadi elok, semayang bagus apa semua, salah juga. Tapi duk bagi unsur fanatik apa-apa tu. Semayang sampai marah juga. Tapi hak duk marah ni golongan tu saja. Bukan semua orang. Golongan hak segelintir tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita dalam ayat ni, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Kalaulah sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, laki isteri kamu, kaum kerabat kamu, harta kamu, kalau benda-benda ni yang menjadi punca menghalang kamu daripada dekat dengan agama, jaga baik-baik. Dia kata, satu hari Allah Subhanahu wa taala akan buat mai satu urusan dia yang membinasakan benda-benda yang menghalang kita ni dan binasa kita sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam. Isteri halang pun sepasal. Mengaji. Dia kata, bila nak duduk rumah, dia marah kita nak main mengaji pun ada. Semalam dah pergi dah, malam ni nak pergi lagi. Dia tajuk balik dah, pergi tidur masjid terus. Ada juga lagu tu pun. Ini ayat ni nak abang ni. Kalau tak hurai, tak nampak. Ni bentuk-bentuk halangan ni, dia main macam tu. Anak cara anak menghalang kita main mengaji. Ada juga. Macam-macam. Bisnes, lebih-lebih lagi. Tu dia sebut tadi, wa tijaratun takhshawna kasada, dan perniagaan yang kamu takut berlaku kerugian padanya. Takut seminggu nak tutup kedai awal 2 malam, dia takut rugi. Maka tak tutup tiap-tiap malam, maka tiap-tiap malam tak boleh mengaji. Dia kata, hampa cakap pandai lah, hampa ada duit. Dia kata, aku kalau tak buka kedai nak main duit kat mana? Dia duduk nampak lagu tu. Dia tak tahu rezeki Tuhan bagi. Dia tak nampak yang tu. Dia tak tahu rezeki Tuhan bagi. Kita tutup 2 malam tu, Tuhan bagi. Tuhan dia ada 1001 jalan nak bagi rezeki kat kita. 1001 jalan Tuhan boleh bagi. Dia mail balik rezeki dekat kita. Bukan macam hak kita patut dapat 2 malam tu. Kita boleh dapat lebih pada 2 malam. Tuhan boleh bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam. Macam-macam jalan Tuhan boleh bagi dekat manusia. Di rumah gantung elok dah. Gantung dah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tulis pula bawah tu ayat 1000 dinar. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk jalan keluar kepada dia daripada semua masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Gantung di diri. Tapi hanya tinggal di gantungan saja. Tak faham, nak faham je nak tak dan main mengaji. Beli tu pun pasal depa kata yang ni tangkai ni. Kalau hang gantung, bisnes hang nanti maju. Dia kata apa? Abang mai aku beli. Pasal apa? Beli bukan kerana nak memahami maksud ayat tu, tapi kerana nak mendatangkan 1000 dinar dalam hidup dia. Ini salah. Salah yang berlaku dalam masyarakat kita macam tu. Salah. Benda tu salah. Kita pergi faham macam tu salah. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan juga perniagaan yang kamu takut tidak lakunya. Takut. Dan rumah-rumah yang kamu kasih akan dia. Kita tak main ni pasal apa? Pasal syok duduk di rumah. Syok dia kata, aku buat rumah ni 10 juta ni. Dia kata 250,000. Dia kata, aku buat rumah ni 250,000.
Hang gila, dia kata, hang nak suruh aku tinggal rumah ni, duk pergi masjid malam-malam. Aku nak rasa juga hasil 250,000 ni. Tak pergi mana? Duk peluk tiang Roman tu. Tak pergi ke mana dah kita. Langkah 2-3 tapak nak pergi, tak boleh. Beralik tengok tiang tu, dia nak kena patah balik. Kita terlampau kasih kepada rumah sampai menghalang kita dekat dengan Allah. Jadi macam tu. Maka terlebih kasih kepada kamu daripada ikut Allah dan Rasul, dan daripada berperang jihad melawan kafir pada jalan meninggikan agama. Maka nantilah oleh kamu sehingga mendatang Allah dengan suruhannya. Tuhan dia buat mai sekali satu pengajaran yang kita tak akan lupa sampai mati. Dia buat mai sekali, terbakar sebiji rumah. Habis rumah kita tak mau nak tinggal. Habis nak pergi masjid mengaji pun tak boleh. Sayang ke rumah. Sama sudah dia bawa main api, hangui, tinggal duduk seketak-ketak tengok rumah terbakar. Masa tu kita akan jadi manusia yang tak boleh lupa pengajaran Tuhan sampai mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada ini ayat menakut muslimin yang duduk di Mekah bersama-sama kafir pada masa belum jadi Islam. Ni ayat berikut ni pula Tuhan turun dengan tujuan nak bagi takut, nak bagi ingat kepada orang Islam yang pada masa tu dia belum lagi jadi orang Islam. Dia duduk di Mekah. Dia ni kemudiannya jadi orang Islam. Masa tu dia orang bukan Islam lagi. Dia duduk di Mekah. Allah turun ayat ni khusus untuk mereka ni. Maka disuruh mereka hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi SAW kerana takut jadi kafir balik. Sebahagian daripada sahabat Nabi ni, hak kita cerita tadi, dia Islam dah, keluarga tak Islam lagi. Bila turun ayat suruh hijrah, dia tak mau hijrah. Pasal dia ingat keluarga ramai lagi tak Islam, dia tak mau nak hijrah. Dia nak tunggu lagi di situ. Sedangkan kalau dia terus duduk tunggu di situ, dia seorang aja Islam. Hak lain semua orang kafir yang tinggal di Mekah tu, hak Islam semua dah hijrah pergi sana. Dia duduk seorang di tengah-tengah masyarakat kafir ni, apa boleh jadi ke dia? Jangan tuan-tuan. Banyak dah kes jadi kat belah Seberang Selatan tu banyak. Dululah duduk minta maaf lah, benda dah jadi. Duduk di rumah-rumah kuci estate ni, satu pintu rumah aja Islam, hak lain tu semua bukan orang Islam. Dia satu pintu tu aja Islam. Hari-hari kawan apa semua dengan orang bukan Islam. Bukanlah kita ni anti nasional, tak bagi bergaul, tapi adakah kekebalan dalam diri kita nak bergaul dalam keadaan kita seorang mereka semua? Boleh tahan ke? So apa jadi? Jadi macam yang dah jadi di Seberang Selatan dulu ni. Jadi macam tu. Sampai rombongan masjid pergi di rumah dia. Rombongan masjid pergi di rumah dia. Dia akhirnya, dia laki-laki Islam seorang kahwin dengan perempuan Hindu. Perempuan Islam seorang kahwin dengan laki-laki Hindu. Semua jadi Hindu. Depan pintu rumah gantung daun apa tu. Jadi nama masih kekal nama Islam lah. Masjid buat rombongan pergi jumpa dia, cubalah tu, cuba jugalah, cuba duk tarik dia, peringat balik kata dia orang Islam apa semua. Dia kata sudahlah, dia kata tersabar masalah, kata sudahlah, aku ni dah jadi lebu ni lah, dia kata sudahlah, papi baliklah, buang masa je duk main. Dua-dua, hak laki-laki Islam pun jadi legutur, hak perempuan Islam pun jadi legutur. Kes ni pun ada di pejabat agama pun tak boleh buat apa. Kita bukan ada satu undang-undang yang boleh ditarik dia apa semua buat, tak boleh. Apa nak buat? Ni yang ayat ni turun ni, takut bila Allah turun ayat suruh hijrah daripada Mekah hijrah ke Madinah. Allah suruh hijrah tu pasal apa? Takut hak Islam semua pakat pindah pergi ke Madinah, hak tinggal Islam ni tinggal 2-3 canguk aja. 2-3 canguk ni duduk di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy. Boleh tahan ke hak 2-3 canguk ni? Takut dengan kerana tak mau hijrah, esok hang balik ke agama asal balik. Takut yang tu. Maka hukum orang yang duduk di negeri kafir, jika dapat diri agama, sunat berpindah. Maksudnya kalau dia dapat jaga agama dia yakin walaupun aku seorang aja Islam tang ni, hak lain semua orang bukan Islam, aku yakin aku boleh diri agama aku boleh jaga agama aku, tetap disunatkan berpindah. Sunat berpindah. Pasal apa? Pasal belum tentu hang boleh jaga.
Belum tentu boleh jaga. Tentulah kita boleh duduk main masjid, duduk teringat dia tiap malam nak main masjid. Pasal apa? Pasal kawan keliling kita duduk main masjid. Cuba tuan-tuan pecah diri tuan-tuan keluar daripada kawan duduk main masjid ni, di kawan dengan duduk main dam bawah pokok petapang. Cuba tengok, cerai dalam sebulan, di kawan dengan dia tu, tengok apa jadi. Nak main lagi masjid? Dah, angkat tangan kat orang pergi masjid lah. Assalamualaikum. Tak ada, sat aja. Sat aja. Al-mar'u ala dini khalilih, Nabi kata. Satu-satu orang manusia tu, dia mengikut agama kawan dia. Al-mar'u ala dini khalilih. Satu riwayat lain dia kata ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang laki-laki mengikut agama kawan baik dia. Dengan siapa dia kawan, dia akan jadi macam tu. Kawan kaki pampir, kita pampir. Siapa kita pilih buat kawan, kita akan jadi macam kawan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita rasa kita boleh jaga pun, sunat berpindah. Dia kata. Dan jika tiada dapat, wajib berpindah. Dia kata kalau kita rasa, ya aku pun tak pasti ni, kalau aku gagah duduk tak, wajib berpindah. Tunggu juga, makna kita saja cari pasal. Begitu. Takut jadi kafir ia, ataupun anak-anak dia jadi kafir. Kalau dia boleh jaga, bolehkah anak-anak dia jaga? Anak-anak dia hari-hari duk bergui dengan dia ni, hari-hari. Bolehkah anak dia jaga? Dia mungkin boleh, anak boleh kan? Jadi jangan ambil risiko. Itu maksud dia, jangan ambil risiko. Selamatkan agama itu lebih besar daripada menyelamatkan kepentingan-kepentingan lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah taala tiada hidayah akan kaum yang fasik dengan sebab suka sekedudukan dengan kafir, dan tiada hijrah. Mana-mana orang yang pilih untuk nak duduk juga sama dengan kafir, tak mau hijrah, Tuhan kata dia tidak akan bagi hidayah kepada kaum itu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung ayat 25, firman Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Lepas ni dia nak cerita orang Islam menang pula. Orang Islam menang di dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, orang Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini menarik. Bagaimana boleh berlaku perang Hunain? Hari itu kita dah tengok dah macam mana berlaku perang Badar. Kan sebelum kita baca tu kita duk ingat. Kita duk ingat perang Badar ni orang Islam keluar pergi cari lawan apa semua. Rupanya dah. Bila kita baca sejarah dia, dah rupanya dia berlaku secara koinsiden, secara kebetulan berlaku perang Badar. Dan ternyata Allah tolong orang Islam walaupun dalam keadaan sikit. Lepas perang Badar dia jadi perang Uhud. Dalam perang Uhud pula orang Islam ramai. Maka tentera Islam ni dia overconfident. Dia overconfident sebab dia ramai. Dia kata kalau perang Badar dulu kita sikit, musuh ramai pun boleh menang, ni pula kita ramai, no problem, kita boleh menang. This is small matter. Lawan apa jadi? Berselerak tarah, Tuhan bagi kalah. Tu pasal sombong tu. Pasal sombong tu Tuhan bagi kalah. Bila dah kalah ni buat postmortem. Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi dia fikir macam mana kita boleh kalah dalam perang Uhud sedangkan kita ramai begitu. Allah turun ayat. Allah kata, katakanlah kepada mereka ni wahai Muhammad, huwa min indi anfusihim. Itu semua adalah dari diri mereka sendiri. Kan? Baru tahu, oh rupanya kerana sombong Allah Subhanahu wa taala binasakan kita. Mai perang Hunain pula, serupa juga rupanya. Perang Hunain pun sahabat turun nak perang dalam keadaan ada sikit rasa sombong, sikit. Pasal apa? Pasal ramai. Perang Hunain berlaku selepas Fathu Makkah, selepas pembukaan kota Mekah. Bila Nabi daripada Madinah sampai di Mekah masuk, tidak ada tumpah darah, titik darah pun tak tumpah. Nabi boleh kuasai Mekah dalam keadaan cukup cantik, aman, damai, tidak ada pergaduhan berlaku. Semua orang surrender depan Nabi. 8 bulan kot selepas daripada pembukaan kota Mekah, lebih kurang 8 bulan, Nabi dah sempat menstabilkan keadaan politik Mekah.
semua dah okey dah, semua dah boleh terima kepimpinan Nabi, semua dah akui adilnya kepimpinan Nabi dan sebagainya, baru dia nak jadi cantik, ada orang nak main serang. Suku Hawazin, iaitu suku kepada Halimatus Sa'diyah, mak susu Nabi dulu ni, belah suku dia, pakat-pakat nak main serang. Nabi dapat tahu, maka Nabi keluar 12,000 orang tentera, sedangkan musuh 4,000 sahaja. Keluar 12,000 orang tentera nak pergi tahan di luar daripada Mekah, tak mau bagi jadi tumpah darah dalam Mekah. Sampai di satu tempat nama Hunain, berlaku pertempuran. Dalam pertempuran tu tentera Islam tak ada bersedia, tak sangka mereka nak kena ambush dekat situ. Ini gazet lah bulan depan insyaAllah. Tak sangka, mereka duk ingat tak sampai lagi tempat nak bertempur ni, rupanya musuh dah duk tunggu dah di situ nak ambush tentera Islam. Tentera Islam sampai terus kena. Dalam keadaan tak bersedia ni, anak panah memang terkenai, suku Hawazin ni memang terkenai. Mereka pasukan pemanah yang hebat. Macam mana terkenainya tentera Mongol. Kalau tuan-tuan baca sejarah, tentera Mongol cukup hebat dari segi kemahiran senjata dan juga naik kuda. Maka geng ni pun mahir dalam soal memanah dan sebagainya. Tentera Islam kena ambush, lari bertempiaran tentera Islam. Tinggal Nabi SAW setapak pun Nabi tak lari. Nabi duduk di atas unta putih dia ni, yang terkenal dengan unta putih Nabi ni. Ada setengah riwayat dia kata baral putih. Unta sebenarnya unta putih. Nabi tak lari. Al-Abbas yang kita baca cerita dia kat saat ni, dia tak masuk Islam, dia duk lawan hujah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Al-Abbas ni dah Islam dah. Masa berlaku perang Hunain, dia duk ada sebelah kanan Nabi. Nabi tak lari, dia tak lari. Dia pak belakang Nabi, dia tak lari. Abu Sufyan duduk sebelah kiri Nabi, juga tak lari. Daripada 12,000 orang yang turun sama dengan Nabi, sedang-sedang tinggal 80 ke 100 orang. Sejat pakai lari. Nabi SAW berseru, panggil sahabat-sahabat ni. Nabi kata balik ke sini, balik ke sini. Syurga ada di depan kita. Nabi kata begitu. Nabi kata pula dekat Al-Abbas, Nabi kata dekat dia, tolong kamu suaraku. Al-Abbas ni memang terkenal, dia suara dia memang keras. Tolong panggil mereka mai balik. Al-Abbas pun tempik balik, panggil balik semua. Bila sahabat-sahabat ni dengar suara Al-Abbas panggil, tengok pula Nabi tak genjak, daripada setapak pun tak berundang, mereka ni pun jawab balik, labbaik, labbaik, labbaik ya Rasulullah. Dia pakat main balik. Bila semua pakat duk masuk balik mai dalam perang Hunain ni, pakat duk masuk balik mai, ada banyak riwayat tentang benda ni. Nabi SAW terus cekak pasir dan dia perui sekali, dan Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tunaikanlah janjimu pada aku. Nabi kata, dia perui pasir dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh ni semua mulut dengan mata masuk pasir. Semua ada 4,000 tu dengan secekak pasir, semua masuk mata masuk mulut. Dalam masa yang sama juga, sahabat kata ada yang nampak turun macam selai kain hitam, turun daripada langit, jatuh tu. Tak lama lepas tu nampak bertempik lari musuh-musuh ni. Rupa-rupanya Allah hantar bantuan malaikat untuk bantu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kita akan baca benda ni dalam ayat yang akan datang. Ini cerita daripada ayat Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita nak beritahu apa? Kita orang Islam, Tuhan duk tengok kita. Cuma macam Nabi katalah, mata nasrullah, bila Tuhan nak tolong kita. Yang tu aja. It's a matter of time. Bila Tuhan nak tolong orang Islam. Tak tahan lah tuan-tuan. Tak tahan lah. Hak di Kashmir no, hari-hari duk kena bunuh. Ni Iraq ni sedang bersedia lah ni. Dan mereka sedang sedia tentera nak hantar api, dan Iraq sedang bersedia untuk tahan badan sebagai benteng mereka. Mata tempat lah. Mata tempat orang Islam ni duk kena. Duk tunggu mata nasrullah, bila Tuhan nak tolong. Kan, jadi kita ni minta lah supaya kita perbetul hak mana-mana yang tak betul. Mudah-mudahan kalau jadi apa-apa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita insyaAllah. Kan?
Nanti soalan daging tadi dulu. Soalan dia kata, apa hukum masak ataupun rebus daging yang tak dibasuh dahulu? Maksud tak basuh ni apa? Ada darah. Kalau ada darah, sengaja basuh daging yang dalam keadaan berdarah. Kan, sengaja masak daging, bukan basuh daging, sengaja masak daging dalam keadaan berdarah, hukumnya berdosa. Pasal apa? Pasal kita diharamkan makan darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai dan darah. Mai hadis Nabi mengecualikan jenis darah yang dibenarkan, iaitu hati, darah beku. Darah beku yang dimaksudkan oleh Nabi ialah hati. Hati ayam, hati apa boleh makan. Jadi darah kalau dengan sengaja, dengan pilihan kita pilih untuk nak makan darah, nak minum darah, haram, berdosa. Jadi cucilah, cuci bagi bersih. Kemudian pula dia kata daging itu dimasak dan dijual. Bagaimana pula dengan jualan itu? Dia jual, kalau dia jual daging mentah berdarah, tak ada masalah apa, orang nak belilah balik basuh. Tapi kalau daging tu, dia ni buka kedai makan, daging tu dia tak basuh bagi bersih daripada darah. Pasal apa? Pasal dia kata bila bagi ada darah sikit, dia sedap sikit, dia kata. Bila basuh dia sampai putih daging tu, tak lagi, dia tak sedap, dia jadi macam hampat, dia kata lagu tu. Jadi dengan tujuan nak bagi sedap tu, dia pergi terlibat dengan benda dosa, kan? Maka dia menanggung dosa itu. Orang habis makan, mana nak kita? Dan dia yang buat benda tu, maka dia menanggung akibat perbuatannya, kan? Wallahu a'lam. Tanya lagu patriotik pula, Keranamu Malaysia. Apa ni? Minta penjelasan Ustaz. Jika katamu di apa ni? Pada lain daripada. Contoh lirik dia kata, keranamu kami mendakap tua, keranamu kami berpadu dan lain-lain lagi. Ini maksud dia apa? Mu ni kot dia nak tanya ni. Oh, mungkin dia kata keranamu Malaysia kami dapat tua. Dia kata, boleh ke kata lagu tu? Tak boleh lah. Kita dapat ni semua kerana Allah. Allah bagi kat kita. Hak kita nampak depan kita ni adalah wasilah. Hakikat yang memberi ialah Allah. Keamanan, kesejahteraan, rezeki, Tuhan yang bagi. Dan Tuhan yang bagi. Jadi kita tidak boleh kata lain pada Tuhan yang bagi benda ni. Tuhan yang bagi. Ya. Betul kat sini kata dia macam ni. Tak betul, siapa-siapa tolong pihak abang lah. Ya. Tolong ubah sikit. Keranamu Allah kami mendapat doa, kan? Buat cantik nazar. Cantik nazar. Macam-macam lah tuan-tuan. Benda-benda macam ni kan. Macam itu ni lagu apa? P. Ramlee dulu kan. Apa? Engkau laksana bulan. Kan dia ada sebut apa? Cabut nyawa ni. Kan apa dia kata? Apa guys? Tapi maksud dia minta Tuhan cabut nyawa lah, kan? Dulu masa lagu tu popular, tak ada orang tegur, kan? Mai satu zaman kemudian ni ada pula orang tegur. Jadi kalau kita nak kata orang alim ulama dulu tak erti ke? Tak boleh kata macam tu. Tak boleh, soalan macam tak boleh kata, kan? Dulu tuan-tuan nak tengok sebelum tahun 70-an, nak tengok orang perempuan pakai mini telefon boleh jumpa tak? Tak ada. Tak ada. Masa tu tak ada. Kan betul lah. Alim ulama ramai. Jadi kita nak kata kat alim ulama pun tak boleh juga. Dia buat kerja, bukan dia tak buat aja ni kitab kita duk baca ni, dia buat tulis. Dan kita duk baca kitab ni, kita jumpa ada perintah tutup aurat apa semua, dia hurai cantik. Kan? Tapi majoriti orang tak tuduh. Jadi dari segi ulama tu, dia dah menunaikan tanggungjawab dia. Dia dah tulis kitab apa semua. Dalam kitab kita duk baca law ni, kitab hak zaman tu lah. Tapi mungkin penekanan masa tu tak ada. Dia lebih kepada tulis. Siapa rajin baca, jumpa pandai-pandai lah hampa berubah. Sedangkan mai zaman law ni, dia lebih agresif.
Jadi kita hari ni baca-baca, kita emphasis benda ni, kita tekan.